A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf di atas kesudian Al-Fadil Ustaz untuk mencurahkan ilmu di platform Gema Nur Iman yang berusaha lagi berdedikasi Ibu Niati binti Mansur selaku pengerusi bersama barisan takdir urusnya yang bermujahadah bagi memastikan penganjuran kuliah berjalan lancar yang dilalukan lagi dihargai hadirin pecinta ilmu juga penginfak istiqamah yang masih memilih Gema Nur Iman sebagai halaqah ilmu dengan izin Allah. Alhamdulillah kita masih lagi Allah pilih sebagai hadirin yang mengimarahkan kuliah duha pada 11 Sa'ban 1445 bersamaan 2 hari lagi sebelum kita sunat berpuasa pada hari putih iaitu bersamaan juga pada 21 Februari 2024 yang berbahagia ini dengan pengajian tafsir Nurul Iman dengan tafsir surah An-Nur bahagian kedua iaitu masih pada ayat ke-36 dengan huraian ciri-ciri orang yang mendapat nur Allah yang terikat dengan masjid. Kita teruskan pengajian kita di halaqah ilmu pada pagi berbahagia ini dengan bacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf. Saya memohon keberkatan majlis ilmu kita pada pagi ini. Dan dengan segala penuh hormat dan takzim, saya persilakan Al-Fadil Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran sekaligus memulakan pengajian di Taman-Taman Syurga ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, lupa nak sebut. Yang berbahagia Puan Rosniyati selaku Presiden dan seluruh pada JK-nya dan seluruh muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita sambunglah pengajian kita. Sambungan pada ayat yang lepas, iaitu firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi ini muka surat yang ke-130 baris ke-7.
baris yang ketujuh daripada bawah muka surat 130. Masih ayat 36 kan Ustaz? Ya. Okey. Yang bermaksud pada berapa rumah masjid yang telah izin Allah bahawa ditakzim akan dia dan disebut padanya akan namanya dengan tauhid Allah itu sembahyang baginya padanya dengan pagi-pagi dan petang-petang. Baik. Sebenarnya ayat-ayat yang kita baca ni ayat tentang golongan manusia yang layak mendapat nur Allah, cahaya Allah. Tadi disebut ayat 36 kan? 36 dia sampai ayat yang ke-30 38 kot, tidak saya. 36, 37, 38. Ada 3 golongan manusia yang mendapat nur Allah. Cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi menghuraikan tentang golongan yang pertama itu pada ayat yang dibaca tadi, yang layak mendapat hidayah Allah, nur Allah, cahaya Allah. Jadi pada ayat yang kita baca ni pula dipecah lagi 3. Kan, pecah lagi 3 yang manusia yang layak mendapat nur Allah, nur ilahi itu. Jadi yang kita huraikan pada yang lepas 2 golongan, 2 perkara. Yang pertama iaitu golongan anturfa'a yang memuliakan masjid, yang berusaha memuliakan masjid, mengimarahkan masjid, yang menjaga masjid dan sebagainya lah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yuzkara fiha ismuhu. Dia sentiasa menyebut nama Allah di dalam masjid. Maknanya dia berzikir. Dia berzikir pada Allah Ta'ala dalam masjid. Dia bermunajat pada Allah dalam masjid. Bahkan termasuk dia menuntut ilmu dalam masjid. Kerana menuntut ilmu termasuk salah satu daripada bentuk zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kita masuk hari ini iaitu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Kalau ikut tafsir sini dikata sini dan disebut padanya akan namanya dengan tauhid Allah. Itu sembahyang baginya padanya dengan pagi-pagi dan petang-petang. Yang dimasukkan maknanya mereka ni mengerjakan ibadat, menyucikan dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Itu dia. Jadi ini yang ketiga lah, masuk yang ketiga, golongan manusia yang layak mendapat nur Allah. Jadi yang maksudnya ayat ni semuanya berkaitan dengan masjid. Tu. Maknanya mereka ni beribadat, menyucikan diri, memuji Allah, mentauhidkan Allah pada waktu pagi dan petang di dalam masjid. Itu maksudnya. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maknanya mereka ni sentiasa menyucikan Allah. Menyucikan Allah maknanya bertasbih. Dan bertasbih yang bermaksud kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sentiasa menyucikan Allah, mengagungkan Allah, maka pada saat itu kita akan dekat, kita akan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kali itulah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
bila saja kita menyucikan Allah, dia juga perkara yang melibatkan akidah kita. Kerana bila kita menyucikan Allah, yang bermaksud Allah Ta'ala suci, maha suci daripada sebarang bentuk kekurangan, sebarang bentuk kelemahan, sebarang bentuk kesalahan dan sebagainya. Jadi di situ timbul keyakinan kita yang mana Allah Ta'ala ni maha sempurna. Ini melibatkan akidah. Melibatkan akidah kita. Itu dia. Baik. Jadi pada satu ayat dan surah Al-Fat, ayat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'izziruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kami mengutuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Fat ayat yang ke-9. Itu. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka berdasarkan pada ayat ni, Allah Ta'ala memerintahkan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah perintahkan kita ni kuatkan agamanya. Itu agama Allah. Dan kita memuliakan Allah. Dan kita ni bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Maknanya bertasbihlah pada Allah secara berterusan. Surah Al-Fat ayat yang ke-9. Bukan 29, ayat yang ke-9. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi mereka ni lah yang mendapat nur Allah. Jadi maknanya yang nak kata di sini, ayat 36 ini tentang masjid. Orang golongan yang pertama yang layak mendapat nur Allah Ta'ala ialah manusia yang memuliakan, yang berzikir, yang bertasbih di dalam masjid. Itu dia. Jadi mereka ni layaklah mendapat nur Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan itu ulama jelaskan maknanya masjid ni adalah pusat utama. Pusat utama untuk turunnya hidayah. Itu dia. Mana kata muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mana-mana manusia yang mengimarahkan masjid, maka insyaAllah mereka ni akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat hidayah, jadi akhirnya mereka dapatlah cahaya Allah. Itu dia. Dan bila saja mereka mendapat nur Allah itu, maka muncullah orang-orang yang soleh. Jadilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat, pahlawan-pahlawan Islam yang hebat, bahkan para alim ulama yang mengamalkan ilmu mereka, bahkan orang kata bijak pandai yang beramanah akan ilmu mereka. Ini dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini bila saja mereka mendapat nur Allah, nur ilahi, cahaya Allah ataupun hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka daripada masjid itu, kita sebut tadi, akan melahirkan manusia-manusia yang hebat di sisi Allah. Sebab kalau kita baca sejarah, para sahabat Nabi lahir dari masjid. Para sahabat Nabi, munculnya tokoh, orang-orang yang soleh, orang yang hebat, yang kuat ibadat. Bahkan munculnya tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan Islam yang hebat-hebat. Itu dia. Bahkan muncul pula alim ulama. Mereka ni mendapat tarbiyah daripada Nabi SAW di masjid Nabi. Itu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Itu yang kata Syekh Sa'id Syahid Imam Hassan Al-Banna rahimahullah. Dia kata masjid ni diibaratkan universiti terbuka. Tu dia. Ni masjid. Dia kata masjid ni diibaratkan universiti yang terbuka. Siapa saja boleh masuk, belajar dan boleh jadi alim daripada pengajian di masjid-masjid. Tu dia. Bukan sekadar alim, bahkan boleh jadi orang yang soleh, bahkan boleh jadi orang yang kuat jiwanya dan sebagainya lah. Tu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang kita lihat ada orang-orang yang hebat pada hari ini, yang mana mereka mengaji ni tidaklah sampai ke dalam universiti sebagainya, tapi mereka boleh mengajar ilmu yang tinggi, ilmu yang alim. Bila kita tanya belajar di mana, dia kata hanya belajar di masjid-masjid saja. Begitu. Ada muslimin dan muslimat yang dia menuntut ilmu dekat masjid-masjid saja. Dia menuntut ilmu betul-betul dekat masjid-masjid, dan ramai asatizah guru-guru kita ni, maka berkat daripada ilmu yang dia belajar, akhirnya dia pula yang boleh mengajar. Tu dia. Dia pula boleh menyampaikan ilmu, boleh berkongsi ilmunya kepada manusia yang lain, pada masyarakat yang lain. Ini kata keberkatan masjid tadi. Kerana masjid tadi ada nur Allah, ada cahaya Allah, ada cahaya ilahi ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, sebab itu kita berusahalah untuk terus mengimarahkan masjid kita, surau-surau kita. Kalaulah masjid di tempat kita ni tak hidup, usahalah kita hidupkan. Itu siapa katakan tu? Tak puati. Sila, ada tanya soalan ke? Tak ter-on mic. Bukan tak buat tak faham. Betul. Tandanya saya nak tanya Ustaz. Ustaz, minggu lepas nak tanya dah, tapi sebab Ustaz tak buka soalan kan, jadi saya tanya lah ini Ustaz. Ya. Dengan masjid ni kita kena memuliakan Ustaz kan. Ada yang saya baca ni, janganlah disemarkan masjid ni dengan kasidah-kasidah memuja nama Rasulullah seperti Hanana tu. Macam mana Ustaz Dia daripada petikan mana tu? Petikan Tafsir. Tafsir mana? Tahu tafsir mana? Sekejap. Masjid itu tempat diingatkan dan disebut-sebut nama Allah di dalamnya. Masjid itu tidak dibangunkan dengan tujuan, melainkan masjid bangun untuk menyebut nama Allah dan melakukan solat di dalamnya. Ini dia punya tafsir. Sekejap Selit tafsir Ustaz. Macam mana? Tak ada celik tafsir, tapi dia tak adalah apa? Saya nak tahu siapa yang tulis. Tak tahu pula, tapi yang itu je lah dia kata. Cuma yang ada, yang saya baca tadi tu, sabda Rasulullah tu memuliakan masjid lah. Cuma yang kata tak, jangan dicemari dengan kasidah-kasidah tu saya tak pastilah. Dia punya ni pada siapa tu saya nak tanya ni di Google dia banyak campur dengan Israiliyat juga. Itulah saya nak tanya, sebabnya kita selalu berselawat dalam masjid, tapi kenapa pula tak boleh kasidah tu? Saya macam celik tafsir ni dia penulisan orang ni mirip bukan daripada ulama yang ni. Dia kumpul, dia campur kan. Itulah masa macam kenapa pula tak boleh berkasidah? Itu saya nak tanya Ustaz tu. Tapi yang lagi satu Ustaz yang pasal penjualan dalam masjid tu. Ustaz beri pencerahan. Baik. Jadi yang pertama tentang qasidah dalam masjid.
Jadi para muslimin dan muslimat sebenarnya perkara ni ada khilaf para alim ulama. Jadi memanglah ada yang menghalang perbuatan itu sebab dia kata qasidah ni bukan berselawat tapi lebih kepada nyanyian. Itu. Jadi ada yang menghalang lah. Tapi nak kata ada yang tidak menghalang kerana ada yang kata qasidah ni termasuk selawat. Kerana di situ adanya kita memuliakan Nabi SAW. Jadi apa perkara ni khilaf lah. Cumanya saya ingat kata sahabat saya seorang ni, seorang ustaz jugalah, dia kata semasa di Syria, di Jordan, dia kata golongan-golongan yang qasidah ini mereka berqasidah dalam masjid dan disaksikan oleh para alim ulama. Jadi antara yang menyaksikannya lah Syahidul Mihrab almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Jadi Said Ramadan Al-Buti dia menyaksikan qasidah dalam masjid dan dia tidak menghalang pun perbuatan itu. Jadi maknanya para alim ulama membenarkan. Jadi kalau kita nak terus berqasidah tu dalam masjid, teruslah, tak ada masalah benda tu. Cuma yang salah kalau kita mungkinlah berlebih-lebihan, kita berqasidah tu sampai melampau-lampau dengan alat-alat muzik yang terlalu banyak, sampai jadi konsert pula. Jadi yang tu yang patut dihalang lah, yang tidak dibenarkan. Tapi dari segi basicnya, asasnya, jadi qasidah itu boleh, tak ada masalah. Kita berpeganglah pada pandangan-pandangan ulama yang membolehkan. Begitu. Tapi nak kata kalau ada yang kata tak boleh, itu pandangan dia. Kita railah, itu pandangan dia. Dan kita berpegang pada pandangan kita membolehkan kerana qasidah ini bagi kita termasuk di antara salah satu bentuk selawat kita ke atas Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kedua tentang berniaga dalam masjid. Memang ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah menjelaskan pada kita, bila saja ada orang berniaga dalam masjid, kata Nabi, maka doakanlah supaya perniagaannya tidak untung. Ni. Nabi kata bila ada orang berniaga dalam masjid dan rumah Allah, maka Nabi kata doakanlah pada orang tu supaya perniagaannya tidak mendatangkan keuntungan. Tu dia. Jadi berdasarkan hadis itu dilaranglah berjual beli dalam masjid. Cumanya para muslimin dan muslimat macam mana pun dia tetap berlaku khilaf para alim ulama. Tu dia. Sebab Nabi sebut cara umum dalam masjid. Jadi setakat mana yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi para alim ulama membahaskan perkara ini, maka ulama ada yang berpandangan yang dilarang oleh Nabi SAW ialah perniagaan di dalam ruang utama masjid. Yang itu dilarang. Mana berniaga dalam ruang utama masjid. Mana tempat solat utama tu, tempat imam, tempat-tempat macam tu, maka dilarang untuk diadakan perniagaan di situ. Tu dia. Dan ada pun dijelaskan oleh alim ulama tersebut, kalau sekiranya di tepi-tepi masjid, di beranda-beranda masjid, maka perkara itu tidak dilarang. Tu dia. Lebih lagi kata ulama, kalaulah perniagaan itu untuk kebaikan, kebajikan. Mungkin untuk mencari dana masjid, untuk membantu orang sebagainya, maka perkara itu dibolehkan. Tapi syaratnya macam itulah. Syaratnya tidaklah kita berniaga di ruang utama masjid. Kita kena ingat tu. Sebab kadang-kadang kita tengoklah ada masjid yang besar sangat kan. Takkanlah kita nak berpegang seluruh masjid tak boleh. Jadi susahlah. Macam contoh orang kata masjid wilayah contoh. Masjid wilayah satu masjid yang besar. Jadi banyak ruang di bawah-bawah tu, banyak ruang sebagainya. Jadi memang ruang-ruang di bawah itu termasuk masjid. Tetapi ulama kata ruang-ruang itu dibenarkan.
Sebab yang tak boleh hanyalah di ruang utama masjid. Itu dia. Jadi kita berpegang di situlah. Jadi itu yang jalan yang terbaik. Dan ada ulama juga menyatakan, dia kata berdasarkan hadis itu, ada ulama kata, iaitu dia kata apa? Dia kata tidak boleh berakad jual beli dalam masjid. Tu ada yang kata begitu. Tidak boleh berakad jual beli dalam masjid. Begitu. Mana nak berakad tu pergi luar masjid lah. Lepas begitulah. Ini pandangan yang lain. Tapi nak kata macam mana sekalipun, kita berpeganglah pada pandangan yang pertama tadi. Yang dimaksudkan tak boleh berniaga di masjid, di ruang utama masjid. Adapun di tepi-tepi, di beranda-beranda, di bawah masjid sebagainya, bolehlah untuk kita berniaga. Begitu. Yes. Ya. Minta maaf, nak sahkan kefahaman saya. Maknanya pada larangan Rasulullah SAW berjual beli di ruang utama masjid, yang tu ada hadis yang bukan khilaf ya Ustaz? Ya, dia berdasarkan hadis yang disebut tadi. Sebab Nabi kata jika ada orang berniaga di masjid, maka doakan supaya tidak mendapat keuntungan. Jadi Nabi sebut di dalam masjid. Jadi itu yang dibahas oleh alim ulama. Jadi ulama kata di ruang masjid. Begitu. Okey. Jadi ya silakan. Terima kasih. Puas hati dah. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi maknanya nak sebut tadi, itulah dia masjid. Yang penting kita nak masjid ni ada hidayah daripada Allah Taala. Kan kita sebut dah pada yang lepas, ada hadis Nabi SAW, Nabi terangkan pada kita di antara tanda-tanda kiamat, masajiduhum amirah wa yakharabum minal huda. Itu dia. Kata Nabi SAW, masjid-masjid di akhir zaman ni, kata Nabi, cantik. Cantik, indah, besar. Tetapi ada di antaranya yang kosong daripada hidayah Allah. Itulah di antara yang berlaku nak kiamat ni. Ada setengah-setengahnya masjid begitu. Masjid besar, cantik, mahal masjidnya. Tapi malangnya kosong daripada hidayah Allah. Itu. Kenapa kosong daripada hidayah Allah Ta'ala? Kerana tidak dihidupkan, tidak diimarahkan. Tidak dizikir. Orang berzikir dalamnya tidak ada, bertasbih dalamnya tidak ada yang memuliakan masjid tersebut. Akhirnya masjid tersebut tidak ada hidayah nur Allah. Itulah. Jadi maknanya masjid itu kosong daripada hidayah Allah. Jadi sebab itu perbuatan macam ni dilarang. Ada masjid, hidupkan. Ada surau, rumah Allah, hidupkan. Cubalah sedaya upaya kita hidupkan. Kita berpakatlah dengan qaryah kita, dengan jemaah kita, sama-samalah kita imarahkan masjid kita, surau kita takat mana yang boleh. Kita cuba dengan kita mulakan solat berjemaah, kemudian kita kumpul duit step by step, bagi cantik sikit masjid kita, step by step buat majlis ilmu. Sebagailah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi insya-Allah lah kita cuba usahalah buat macam tu. Macam disebut tadi kan, hari ni orang buat subuh macam Jumaat. Jadi itu salah satu contoh usaha lah yang dibuat pada hari ni, yang mendapat kesan yang cukup meluas di satu negara kita ni, alhamdulillah. Tu dia. Jadi maknanya orang kata apa, walaupun yang memulakan itu seorang artis, tapi nak kata itu benda yang baik. Jadi kita nilah, kita orang kata apa, kita menyahut sebab perkara yang baik tersebut. Tu dia. Yalah, kalau orang kita ni, kalau ke ustaz-ustaz kampung macam saya yang seru, orang tak layan. Tu. Tiba-tiba saya masuk Facebook, jom subuh macam Jumaat. Kata apa hal ustaz ni? Tu ke laut dia kata. Jadi itulah nak kata, tapi alhamdulillah lah para muslimin dan muslimat, nak kata itu antara usaha. Maknanya bukan sekadar solat berjemaah, tapi termasuk yang disebut tadi, zikir, tasbih. Maknanya kita adakan majlis ilmu.
adakan aktiviti yang baik dan sebagainya lah. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Buatlah apa saja aktiviti yang bermanfaat. Sekarang ni orang tengok contoh masjid di Kedah tu kan. Masjid apa? Madat dengan apa? Dengan Bushra ke apa. Jadi masjid-masjid tersebut menjadi contoh pada hari ni. Yang imarah, yang banyak aktiviti dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya nak mengajar pada kita, bila kita menghidupkan masjid, kita imarahkan masjid, kita muliakan masjid, kita buat aktiviti macam-macam, kita jangan bimbanglah tentang soal duit. Jangan bimbang. Pasal apa? InsyaAllah bila kita hidupkan masjid kerana Allah Ta'ala, Allah akan membantu kita. Maknanya akan datanglah duit-duit yang banyak, akan boleh kita gunakan untuk menghidupkan masjid-masjid kita itu. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pasal itulah di zaman Nabi SAW ada riwayat menjelaskan pada kita bila saja berlaku peperangan dan berjaya ditawan musuh-musuh, tentera-tentera musuh, maka ada di antara musuh yang Nabi ikat mereka di dalam masjid-masjid, dalam masjid Nabi. Begitu. Ada musuh-musuh, tentera-tentera musuh ini yang dikalahkan oleh Islam. Mereka ditangkap dan diikat dalam masjid. Tu dia. Nabi sengaja buat macam tu yang menyebabkan mereka ni melihat keindahan Islam itu. Dan mereka mendapat hidayah daripada situ. Dalam masjid. Yang menyebabkan ada tawanan-tawanan perang. Tawanan-tawanan perang ni akhirnya masuk Islam. Bila saja mereka tengok inilah Islam, inilah agama yang benar dalam masjid dan mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok itu cara Nabi SAW, Nabi nak menunjukkan pada kita yang mana masjid itu ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kan para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itulah dia. Jadi kalau nak amal, boleh amalkanlah pada hari ni. Pokok tangkap penjerayah ke, tangkap siapa-siapa, kurung kat masjid. Itu dia kan. Semoga dapat hidayah. InsyaAllah. Itu dia. Jadi itulah para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama yang mendapat nur Allah. Itu golongan manusia yang memuliakan, yang berzikir, yang bertasbih dalam masjid, dalam rumah Allah. Okey, kita kembali pada kitab kita. Kita nak masuk golongan yang kedua pula. Iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ni golongan yang kedua yang mendapat nur Allah. Okey. Yang bermaksud Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Oleh segala lelaki yang tiada melalai akan mereka itu oleh perniagaan dan tiada jual beli daripada zikrullah dan diri sembahyang dan keluar zakat. Itu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini golongan yang kedua ni berdasarkan ayat kita baca ni, dia pecah kepada dua golongan. Golongan yang kedua dia pecah pula pada dua golongan. Itu dia. Baik, jadi yang pertama tadi yang kita bacalah. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un. Orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada
mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maknanya Allah jelaskan pada ayat ni, dan Allah terangkan pada ayat ni, golongan yang pertama ni, dan para muslimin dan muslimat, ialah golongan manusia yang tidak dilalaikan hati mereka. Arti mereka tidak dilalaikan. Tidak dilalaikan oleh urusan perniagaan, urusan jual beli. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat, kenapa Allah Ta'ala kata tijaratun wala bay'un, perniagaan dan tidak jual beli? Dan pasal bila kata perniagaan berjual beli ini semuanya perkara yang mendatangkan keuntungan dunia. Itu dia. Dan kebiasaannya bila melibatkan tentang perniagaan dan jual beli itu, maka manusia akan sibuk. Dia akan sibuk. Dia akan sibuk lah duk berniaga, sibuk berjual beli. Pasal apa? Nak mendapatkan keuntungan duniawi. Itu dia. Nak kata tidak salah lah. Tidak salah untuk kita berniaga. Tak salah kita nak berjual beli. Tak salah. Yang penting janganlah perniagaan itu, jual beli itu melalaikan hati kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya berdasarkan ayat ni, Allah sebut tadi, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut mengingati Allah. Maksudnya orang ini memang berniaga, orang ini memang berjual beli, tapi perniagaan itu, jual beli itu tidak melalaikan mereka. Itu maksud dia. Jadi yang kita sebut tadi, boleh nak berniaga, nak berjual beli, boleh pi, niagalah. Berjual belilah, silakan, tak ada masalah. Ni. Yang penting jangan menyebabkan perkara tersebut melalaikan kita daripada mengingati Allah. Itu yang penting, itu saja. Ni para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi perkara ini ditekan oleh Allah pasal apa? Sebab punca ramai orang lupa pada Allah kerana perniagaan. Kerana jual beli, sebab perniagaan itu benda yang baik, benda yang boleh, benda yang halal. Tapi masalahnya bila orang terlalu fokus kepada perkara tersebut, akhirnya mereka menjadi lalai. Itu yang Allah tekankan pada ayat ini. Jadi maknanya jangan sampai tahap itulah kita ni. Tu. Sebab kita akan sibuk. Bila kata berniaga, memang kita sibuk. Bila kita kata jual beli, memang kita akan sibuk. Sibuk. Tu muslimin dan muslimat. Kan sini ramai kan apa? Businessman, businesswoman. Ramai di sini. Kaya-kaya belaka ni. Tu berniaga. Berniaga sana, berniaga situ. Trade sana, trade sini. Tu. Berniaga sungguh-sungguh. Tak ada masalah benda tu, boleh. Yang penting keuntungan bagi saya. Itu buat betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi tu nak kata. Itu yang kata memang. Lebih lagi kalau kita baru nak mulakan perniagaan. Nak mulakan perniagaan, maka lagilah kesibukan kita cukup hebat. Kita amat sibuk. Banyak sangat aktiviti kita. Bila kita baru nak memulakan perniagaan. Begitulah. Baik, jadi mana jangan sampai dihalanglah perkara tersebut. Jadi kerana itu Allah sebut pada ayat ni, mereka ni mendirikan solat dan membayar zakat. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Jadi maknanya perniagaan itu, jual beli mereka tidak menghalang mereka daripada sembahyang dan membayar zakat. Kenapa Allah sebut yang ni? Kerana ramai juga orang yang berniaga akhirnya lalai solat. Ramai yang berniaga ada untung tapi tak bayar zakat. Ini lalai lah. Itu. Muslimin dan muslimat ini orang-orang yang lalai. Berniaga cantik, ada untung besar banyak, alhamdulillah. Jual belinya hebat, alhamdulillah. Tapi masalahnya tak sembahyang. Alasannya dikata sibuk, tak sempat, tak dan macam-macam. Kemudiannya tak bayar zakat. Tu dia. Alasan macam-macam yang diberi. Dia kata nak bayar zakat. Pasal apa? Duit aku penat cari.
bagi zakat. Pasal apa? Macam-macam alasan yang diberi. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nak kata ini orang yang lalai. Kita yang tak lalai ni, kita semayang kita jaga, zakat kita bayar. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini jelaslah. Ayat ni Allah seru kepada seluruh manusia yang beriman pada Allah. Dan orang beriman, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Tu. Allah peringat ni pada orang beriman ni. Orang beriman, Allah peringatkan. Jangan dilalaikan. Dilalaikan dengan sebab harta. Jangan. Dan anak pinak, jangan. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab nak kata, yang kata harta itu dan anak pinak itu, kalau tidak diuruskan cara yang betul, maka menyebabkan boleh mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Harta tu jelaslah, termasuk anak pinak pun sekali. Kadang-kadang sebab anak pinak inilah menyebabkan ada orang yang menjadi derhaka pada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi terangkan kebinasaan seseorang disebabkan apa? Disebabkan isterinya, disebabkan anak-anaknya, disebabkan mak ayahnya, disebabkan jirannya, disebabkan saudara maranya dan sebagainya. Nabi kata macam tu. Maka sahabat Nabi tanya, apa maksud dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa maksud Nabi kebinasaan seseorang disebabkan isteri, anak-anak, mak ayah, jiran, sahabat, saudara? Apa maksud Nabi? Nabi kata kerana orang ini dia nak memenuhkan kehendak mereka. Tu dia. Mana isteri dan anak-anak, mak ayah semua minta macam-macam. Minta macam-macam. Minta macam-macam, nak tu, nak ni, nak sebagainya. Yang padahal orang ini dia tak mampu nak penuhkan kehendak tersebut. Dia tak mampu. Dia tak mampu nak beli, nak cari benda-benda yang mereka nak tu. Dia tak mampu sebenarnya. Tapi oleh kerana dia nak penuhkan kehendak mereka, maka dia melakukan apa saja. Termasuklah dia melakukan dosa, melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan maksiat, semata-mata nak penuhkan kehendak isteri, anak-anak, kehendak mak ayah dan sebagainya. Jadi itulah punca kebinasaan, kata Nabi SAW. Itu dia. Para muslimin dan muslimat. Memang ada orang macam tu. Memang sungguh dia amat sayang pada keluarga dia, alhamdulillah. Dia amat sayang pada semua, alhamdulillah. Jadi bila family dia nak sesuatu, dia tak mampu. Dia tak mampu sebenarnya. Tapi sebab sayang tu, dia usaha juga untuk dapatkan benda tu. Akhirnya dia guna cara macam-macam. Cara yang salah, cara yang tak betul. Cara dosa. Mungkin dia melakukan penipuan. Mungkin dia melakukan keburukan. Mungkin dia mencuri. Mungkin dia menganiaya orang. Macam-macam. Yang penting, dia boleh tunaikan kehendak keluarga dia. Bila jadi macam tu ni kebinasaan, kata Nabi SAW. Itu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu. Sebab itu pada isteri kena ingat,
nak minta pada apa-apa pada suami, tengok kemampuan suami tu macam mana. Tu dia. Ni suami gaji tak besar, kita minta macam-macam. Minta abang hari ni kita cuti dekat London lepas tu minggu depan, besok minggu depan kita pergi Jepun pula ya. Lepas tu beli ni, beli tu, macam-macam kita minta. Jadi yang suami ni tak mampu, tapi disebabkan sayang, dia usaha. Kalau usaha dia betul tak apa, tapi usaha dia cara yang salah. Itu yang berat. Anak-anak minta macam-macam, dia penuhkan juga. Walaupun dia tak mampu, dia usaha. Cara yang salah. Maka ni kebinasaan. Ini yang kata Allah tadi. Kadang-kadang sebabkan harta dan anak pinak keluarga menghalang kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasal itu Allah memerintahkan kita jangan disebabkan harta dan anak-anak itu menghalang kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita baca surah apa? Surah Al-Jumaat. Surah Jumaat ni kita boleh ambil dalil jugalah. Surah Jumaat ayat yang ke-9 dan ke-10 tu. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tu. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan pada ayat ni, lagi sekali Allah seru pada manusia yang beriman pada Allah Ta'ala supaya tunaikan sembahyang pada hari Jumaat. Ni solat Jumaat lah. Dan kata Allah, pada masa itu kata Allah, segeralah pergi ke masjid untuk ingat Allah sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah jual beli. Maknanya bila time sembahyang tu, sembahyanglah kata Allah, tinggalkanlah jual beli sekejap. Solat ni bukannya makan masa yang lama, kan? Sekejap saja. Kan? Tinggallah sekejap perniagaan kita. Bukan sekadar solat Jumaat lah, termasuk solat-solat yang lain lah. Bila masuk waktu solat, kita cubalah tinggal sekejap perniagaan kita untuk kita solat dan untuk kita beribadat sekejap. Maka Allah kata zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebenarnya kata Allah yang ni baik untuk kita. Baik sebenarnya. Jika kita tahulah hakikat yang sebenarnya. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu jaminan daripada Allah. Maknanya kita buat macam tu, masuk waktu azan, waktu salat, kita pergi sembahyang, tinggalkan perniagaan. Sebenarnya kata Allah ini perbuatan yang baik. Walaupun dari segi zahir mata kita ni macam tak okey lah. Zahir mata manusia tengok macam tak okey macam ni. Tinggal perniagaan pasal nak sembahyang, macam tak okey ni, hilanglah untung. Tu elok-elok ada untung, hilang sikit untung. Pasal apa? Tinggal sekejap pergi sembahyang. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jangan macam tu lah. Jadi kita peringat pada kawan-kawan kita yang berniaga cakap gitu. Yang berniaga di pasar malam sebagainya kan. So pasar malam ni dia berniaga maghrib dia masih berniaga.
Dan maghrib itu waktu yang singkat. Tu muslimin dan muslimat. Ingatkan pada kawan-kawan kita yang berniaga tu. Masuk maghrib sembahyang dulu. Itu yang baik sebenarnya. Walaupun nampak macam Allah rugilah aku. Tak, sebenarnya tidak. Saya pernah para muslimin dan muslimat, kita pergi pasar malam di masa ni di Ampang di Ampang. Jadi sebab di Ampang tu saya kira orang kata orang kenal lah kan. Orang kenal pasal kita banyak mengajar di Ampang kan. Orang kenal, lepas tu handsome lagi. Tu yang kenal sangat tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi duk sembang-sembang dengan orang berniaga pasar malam ni, duk sembang-sembang. Kita sembang-sembang lah, kenal-kenal semua kan. Masuk waktu azan, masuk waktu maghrib. Jadi bila masuk waktu maghrib, saya katalah, masuk maghrib ni, kita semayang dulu. Kita pergi semayang lah kat surau. Dekat pasar tu tak jauh, ada satu surau. Kita pergi semayang kat surau. Dia kata apa? Tak apa Ustaz pergi dulu. Ustaz pergi dulu semayang. Lepas habis semayang, datang balik. Tu dia. Dia suruh kita datang balik. Tapi mereka tak semayang. Itu kata mereka. Mereka kata pergi semayang dulu. Ustaz pergi dah semayang. Lepas tu datang balik. Datang balik. Duk sembang. Datang balik. Beli ke apa. Begitu. Tapi mereka tak semayang. Pasal apa? Mereka fikir tadi takut rugi. Takut rugi. Sebagainya. Itulah masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni ujian lah. Tapi kalau kita orang Islam yang yakin, Allah janji dah. Inilah perkara yang lebih baik untuk kita sebenarnya. Maknanya rezeki akan baik, akan bertambah lebih baik sebenarnya insya-Allah. Bahkan ayat yang ke-10 tadi kata Allah memerintahkan dah selesai solat, fantashiru fil ard. Pergilah bertebaran atas muka bumi ni. Pilah kata Allah. Bukannya Allah halang kita berniaga pun. Bukan. Luangkan waktu sikitnya untuk semayang. Lepas semayang, pilah mana-mana pun kata Allah pi. Pi untuk apa? Untuk berniaga. Wa bataru min fadlillah. Untuk cari apa yang kita hajati dari limpahan kurniaan Allah. Tu cari, pergilah kata Allah. Niagalah tak ke mana pun. Yang penting kita solat, berhenti sekejap. Lepas tu bertebaranlah, carilah rezeki. Ni kata Allah. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah pesan, macam mana sekalipun, wadhkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Supaya kata Allah kamu mendapat kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Tu dia. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita cukup sekadar itu. Kita akan sambunglah kuliah kita pada minggu depan. Minggu depan ni kita akan sambung lagi ayat yang seterusnya, golongan yang kedua. Golongan yang kedua, bahagian yang kedua. Sebab kita sebut tadi golongan kedua ni ada dua jenis manusia. Yang pertama, yang tidak lalai hatinya daripada mengingati Allah. Tu. Jadi kita akan hurai yang kedua pula nanti pada kuliah kita minggu depan insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi cukup sekali itu seperti biasa. Saya ada kuliah yang kedua selepas ini di sebelah. Jadi siapa-siapa yang nak terus bersama, nak terus mendengar pengajian, boleh terus berada dalam online ini. InsyaAllah siapa nak live pun tak ada masalah, boleh. Jadi saya akan tutup kuliah saya selepas kuliah kedua saya ini insyaAllah. Okey, insyaAllah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.